Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam video kali ini, yang mana kita akan sama-sama melihat ataupun mempelajari tentang mata pelajaran sirah. Pada kali ini kita akan merujuk buku teks terbitan Mains. Bagi mereka yang tidak mempunyai buku ini, bolehlah ke pautan yang dipaparkan untuk mendapatkan buku ini dalam versi e-book. Baiklah, pada video kali ini kita akan lihat tajuk yang akan kita bincangkan pada ini, iaitu perkembangan agama Islam. Dan tajuk ini juga mengandungi banyak tajuk-tajuk kecil, antaranya perkembangan dari sudut akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Dan pada ini kita akan lihat perkembangan daripada sudut akidah. Perkembangan daripada sudut akidah, bagaimana Islam berkembang dari sudut akidah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bermaksud tidak tahu dan sesat daripada agama samawi. Pada sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam kesesatan, terutamanya pada pegangan akidah mereka. Jadi mereka ni sesat dan tidak tahu dan jauh daripada kefahaman agama samawi. Agama samawi ni bermaksud agama yang bukan dari ciptaan manusia, tetapi agama yang datang daripada Allah SWT, diturunkan melalui malaikat kepada nabi-nabi dalam bentuk wahyu dan disampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Itu namanya agama samawi. Kalau perkataan samawi ni maksudnya berasal daripada perkataan samawat, iaitu langit. Kemudian masyarakat jahiliyah mempunyai pelbagai kepercayaan. Antaranya, yang pertama, agama menyembah berhala. Agama menyembah berhala ni dah memang menjadi agama yang jadi turun-temurun daripada nenek moyang masyarakat Arab zaman dahulu, sehinggalah sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka kebanyakannya adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Kalau kita tahu, berhala yang terbesar seperti Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, itu semua adalah kepercayaan yang datang ataupun dianut daripada nenek moyang mereka. Kemudian agama menyembah alam, seperti menyembah matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lagi. Terdapat juga segelintir daripada mereka yang menyembah, selain daripada berhala, menyembah matahari, bulan, bintang dan tumbuh-tumbuhan. Terdapat juga yang macam tu golongannya. Kemudian yang ketiga, agama Kristian, Yahudi dan golongan tidak percayakan Tuhan. Ada juga di antara mereka yang menganut agama Kristian, Yahudi dan agama yang tidak mempercayai Tuhan pada ketika itu, di zaman jahiliyah. Kemudian agama menyembah roh. Ada juga percayaan mereka yang menyembah roh dan menyembah pokok besar. Ini yang menyembah pokok besar ni adalah agama yang sama seperti golongan yang kedua itu, iaitu menyembah alam, seperti menyembah matahari, bulan, bintang dan tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi ini adalah contoh-contoh agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, dan kebanyakan daripada mereka adalah daripada golongan agama menyembah berhala. Selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, baginda menerima pelbagai tekanan, ancaman dan tidak mendapat sokongan ramai. Hanya lebih kurang 100 orang saja yang beriman kepada Allah SWT. Islam berkembang pesat setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, bermula daripada umur baginda 40 tahun selepas menerima wahyu
dilantik dan diangkat menjadi Rasul. Baginda menyampaikan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Tidak ramai yang mengikuti baginda memeluk agama Islam. Kerana apa? Sebab mereka ni sangat berpegang teguh pada ajaran nenek moyang mereka. Jadi lebih kurang 100 orang je yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan agama Islam. Jadi Allah perintahkan Nabi berhijrah supaya dapat mengembangkan agama Islam. Dan titik permulaan berkembangnya Islam di seluruh dunia adalah daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai untuk menyebarkan agama Islam kerana penduduk di situ lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Orang-orang Madinah dia lebih memahami tentang selok-belok agama. Agama Islam dia dah tahu. Kerana apa? Mereka ni tinggal dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Terdapat juga orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Pada ketika itu orang Yahudi masih lagi ada yang berpegang pada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Nabi sampaikan Islam kepada penduduk Madinah, mereka tidak terkejut sebab mereka dah selalu terdengar ataupun terbaca daripada kitab Taurat tentang kedatangan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW, baginda menekankan perihal akidah, iaitu kepercayaan yang bersesuaian dengan fitrah hidup manusia. Pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah menekankan tentang akidah, iaitu pegangan akidah yang diutamakan sebelum ibadah, akhlak dan lain-lain. Jadi tolong ambil perhatian tentang perkara ini sebab selalu keluar dalam peperiksaan UPKK. Dia tanya, soalan dia, apakah perkara yang ditekankan oleh Rasulullah pada awal dakwah baginda? Tolong ingat. Apa dia? Dari segi aspek apa? Daripada aspek akidah ataupun daripada sudut akidah adalah perkara yang pertama ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah baginda. Kemudian setelah akidah mereka kepada Allah kuat dan mantap, Nabi Muhammad SAW menyeru supaya mereka beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman pada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Setelah akidah dan kepercayaan mereka kepada Allah SWT semakin kuat, maka Rasulullah SAW pun menyeru supaya mereka juga perlu beriman kepada 5 rukun iman yang lain. Selepas beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Kalau ikut susunan dia tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab, kemudian beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi mari kita lihat dalam poin ini terdapat potongan hadis yang merujuk tentang keimanan kepada Allah dan Rasul. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila.
riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ini adalah potongan hadis yang menunjukkan bahawa Islam tu terbina atas 5 perkara. Ini untuk rukun Islam. Dan yang paling utama sekali adalah bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya kita wajib mempercayai dan beriman bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia kita lihat selepas kedatangan Islam. Tadi kita lihat sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam kesesatan. Kemudian dengan usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dapat dikembangkan dengan begitu sempurna. Jadi mari kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku pada pegangan akidah masyarakat Arab selepas kedatangan Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah. Masyarakat Arab beriman kepada Allah. Ramai yang telah beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah. Pada waktu itu, kaumnya berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dinamakan zaman jahiliah. Ini Ustaz dah cerita tadi, yang mana pada zaman jahiliah mereka ini hidup dalam kesesatan. Islam semakin mendapat sambutan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Selepas kota Mekah dibuka kembali pada tahun 8 Hijrah, Nabi Muhammad dan umat Islam daripada Madinah telah berjaya membuka kota Mekah. Islam semakin mendapat tempat di hati penduduk-penduduk Arab, terutamanya di kota Mekah. Kemudian setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah, terdiri daripada 360 jenis berhala. Berhala yang terkenal antaranya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yahud dan Ya'ud. Setelah dibuka kota Mekah tu, Rasulullah SAW telah memerintahkan sahabat-sahabat supaya memusnahkan 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Kemudian Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perbuatan syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia juga tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Ini adalah potongan ayat Quran daripada surah Al-Ikhlas yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Nabi Muhammad SAW menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima Islam sebagai agama yang menjamin kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini adalah seruan Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan Islam. Baginda juga mengingatkan mereka tentang
hari akhirat dan hari pembalasan syurga dan neraka. Setiap amalan akan dihitung di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW juga dalam dakwahnya menyampaikan tentang berita-berita ataupun khabar-khabar yang berkaitan dengan hari akhirat dan hari pembalasan. Masyarakat jahiliah telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya adanya wahyu dan hari kiamat. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW sentiasa menyampaikan berita gembira berkaitan Islam. Baginda mengajak masyarakat Arab memikirkan tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kejadian alam. Baginda sentiasa menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Dalam menyampaikan dakwah, baginda sentiasa mengajak manusia memikirkan tentang keesaan Allah SWT dan kejadian alam ini. Dan dalam dakwah juga baginda sentiasa menunjukkan contoh akhlak yang baik, supaya dapat menarik minat masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu untuk memeluk Islam yang dibawa oleh baginda. Selain daripada beriman kepada Allah, masyarakat Arab selepas kedatangan Islam juga beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang suci daripada dosa dan dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah SWT menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Selain daripada percaya kepada Allah, malaikat juga wajib kita percaya. Dan ini yang diterapkan oleh Rasulullah SAW supaya orang-orang Arab yang telah masuk Islam waktu itu mempercayai bahawa adanya malaikat ataupun beriman kepada malaikat. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Ini adalah peristiwa penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira, yang mana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bermula dari peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW mengenali Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah SWT sekiranya Jibril tidak datang. Bermula daripada peristiwa penurunan wahyu yang pertama, itu adalah kali pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu daripada Allah SWT dan menyelesaikan masalah. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Sebab apa? Allah sering menyebut tentang wujudnya ataupun adanya malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah SWT. Supaya apa? Supaya kita yakin dan percaya bahawa adanya ataupun wujudnya malaikat. Kemudian mereka juga beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Nabi diutuskan kepada semua orang ataupun seluruh alam ini, membawa rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berbeza dengan nabi yang terdahulu. Setiap nabi itu ada cara-cara dakwah yang mereka sampaikan. Umat Islam terdahulu beriman kepada Allah SWT kerana tertarik dengan mukjizat yang berlaku kepada rasul-rasul yang terdahulu seperti Nabi Isa, boleh menyembuhkan orang buta dan mengubati sakit
kusta. Mereka di zaman dahulu ramai yang memeluk Islam, tertarik dengan mukjizat-mukjizat ataupun perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada Rasul-Rasul. Mereka tertarik dan memeluk Islam. Asas iman mereka atas dasar melihat sendiri kebolehan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi di zaman mereka. Okey. Mereka lihat mukjizat tu dan mereka pun memeluk Islam. Itu adalah huraian tentang beriman kepada Rasul. Kemudian masyarakat Arab juga selepas kedatangan Islam beriman kepada kitab Allah ataupun beriman kepada kitab. Nabi Muhammad SAW dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kitab Al-Quran sebagai panduan untuk baginda menyampaikan dakwah kepada umatnya. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW dan masih ada lagi sehingga hari ini. Itu adalah mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran mengandungi berbagai hikmah dan pengajaran yang dapat dijadikan panduan hidup. Selain daripada kitab Al-Quran, kita juga wajib percaya kepada 3 kitab yang lain, iaitu Taurat, Zabur dan Injil. Kemudian masyarakat Arab selepas kedatangan Islam beriman kepada hari akhirat. Orang Arab jahiliah menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kerana mereka takut hendak beriman dengan hari akhirat, kerana mereka akan disoal atas apa yang mereka lakukan di dunia. Antara sebab mereka ni asalnya menolak Islam sebab takut apa yang mereka lakukan kat dunia ni dipersoalkan di hari akhirat nanti. Itu adalah salah satu sebabnya. Dan yang kedua, mereka sedar apa yang mereka lakukan adalah salah dan perlu dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Sebab itulah mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah 23 tahun berdakwah, Nabi Muhammad SAW berjaya merubah akidah orang Arab jahiliah kepada mentauhidkan Allah. Kepercayaan kepada hari akhirat membuatkan manusia lebih rajin beribadah dan berusaha menjauhkan diri daripada melakukan maksiat ataupun melakukan dosa-dosa. Dengan kepercayaan terhadap hari akhirat ni, kita lebih berhati-hati dalam apa yang kita lakukan masa hayat kita. Kemudian masyarakat jahiliah ataupun masyarakat Arab jahiliah juga beriman kepada qada dan qadar selepas kedatangan Islam. Pada zaman jahiliah, mereka percaya berhala boleh menentukan kebaikan atau keburukan kepada mereka. Mereka sanggup bersusah payah dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW disebabkan kepercayaan mereka yang sangat kuat kepada bahala-bahala ini. Mereka yakin percaya bahawa bahala tu boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. Nabi Muhammad tetap menegaskan bahawa bahala tidak boleh memberi mudarat ataupun manfaat kepada manusia. Bahala tidak mempunyai apa-apa kelebihan, malah bahala itu sendiri dibina dan diawasi oleh manusia. Bahala itu sendiri pun manusia jadikan ataupun manusia buat. Macam mana pula dia nak mendatangkan kemudaratan ataupun manfaat kepada manusia? Dia sendiri dicipta dan dibina oleh manusia. Kemudian ketentuan baik dan buruk itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh menentukan diri mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ketentuan yang berlaku dalam diri kita ini adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apabila manusia percaya dan yakin bahawa qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertambah yakin dan berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia redha dan sabar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dengan berimannya kita ataupun percayanya kita terhadap qada dan qadar Allah SWT ini, kita bertambah yakin dan kita juga sentiasa berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita sentiasa berusaha, berikhtiar dalam semua perkara yang kita lakukan agar kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemua yang Ustaz terangkan tadi adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkembangan Islam dari sudut akidah, dan semuanya adalah perkara yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda supaya akidah dan keimanan orang-orang yang telah memulai Islam pada waktu itu bertambah kuat dan bertambah mantap. Jadi itu saja pembelajaran kita pada video kali ini. Ustaz harap ia dapat memberikan manfaat kepada kamu, dan jangan lupa subscribe, like dan share supaya kamu menerima video-video yang terkini daripada Ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.